Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we are on live sekarang. Hopefully everything. Sekejap. Boleh dengar. Okay, selamat malam. So malam ni kita ada Coach Azam untuk share title keperluan untuk mempelajari. Azam, dia adalah certified juga Malaysia AKK level 2 dan dia sudah dekat dengan Run Fast Academy coach juga. Dia ajar triathlon kids juga for running technique, also condition training. Okay, so Azam, your time. Okay. Alright. Assalamualaikum. Alright, thank you Sam. Lama tak jumpa. So hari ni kita share sikit berkenaan dengan satu topik yang tak ramai sebenarnya yang ambil kisah pasal topik ni kan, tapi saya rasa kita as a running coach kita patut share lah. Okay, so hari ni saya nak share sikit berkenaan dengan apakah yang dikatakan dengan keperluan untuk mempelajari teknik larian. Okay, so yang kalau kita tahu sebenarnya sekarang ni lari ataupun running ni macam satu trend yang cepat berkembang kan. Tapi kat mana-mana kita dengar kan orang banyak bercerita tentang orang nak bersenam kan, kita includekan dengan lari kan. So banyak sangat kata orang method ataupun banyak sangat cara macam mana orang berlari, tapi bila kita tanya macam mana nak berlari, kebanyakannya orang akan jawab dengan cara yang paling mudah, iaitu lari je lah. Sebab dia rasakan bahawa lari ni adalah satu yang natural lah kan. Tapi tahu dalam saya pun ada Sam boleh share sedikit saya punya slide, jadi senang kita terus nampak daripada slide saya tu, saya terus explain. Okay, yang first kali, yang pertama sekali keperluan untuk teknik larian ni, kenapa perlu kita nak belajar ataupun nak mengetahui teknik larian. Yang pertama sekali adalah untuk mengelak. So itu adalah perkara pertama sekali. Minat berlari atau kerana tapi benda tu mendatangkan kecederaan. Jadi kenapa kita nak kena belajar teknik larian adalah untuk mengelakkan mengelakkan kecederaan. Okey, sebenarnya teknik yang betul dia sebenarnya tu kita untuk menggunakan kita punya otot kita punya sendi kita dengan lebih baik. So jadi fungsi bagi otot dan sendi itu dia akan dengan lebih baik. Jadi untuk itu kita kena tahu kenapa ini bukan sekadar lari je, tapi setidak-tidaknya kita tahu kan teknik. Okay, kalau tengok kan kebanyakan lebih memfokuskan pada aerobik, anaerobik kan, VO2 max kan, semuanya cerita pasal engine tau. Tapi tak ada banyak berkenaan
atau pelari-pelari ni jarang nak bercepi. Kebanyakannya bila cedera ni banyak yang share pasal perkara-perkara yang tak pastilah sebenarnya kan. Tapi tak ada yang nak bercerita tentang teknik. Tapi sebenarnya teknik ni sebenarnya yang sebenarnya dapat mengurangkan kecederaan atau mengelakkan kecederaan. Tapi sebabkan kita tak ada knowledge pasal tu, jadi kita pun agak-agak aje kan. Cedera sebab sekian-sekian. Sebenarnya sebab kita tak menggunakan fungsi obat baik. Itu Rian, kalau dah nama dia sukan, dia kena ada teknik. Apa-apa sukan pun kan, kalau apa sukan pun sebenarnya ada teknik kan. Walaupun lari ni secara naturalnya manusia memang berlari, tapi kena tahu bahawa bila dia melibatkan sukan, dia perlulah ada teknik. Jadi kena ambil berat benda ni. Kena tahu kepentingan teknik, sebab teknik merupakan asas dalam mana-mana sukan. Lari ni pun ada kan. Jadi tak perlulah nak teknik, bukannya nak lari laju ke, bukannya kita nak ni sekadar nak sihat kan. Sebab ia melibatkan sukan. Ini berkaitan juga dengan tadi saya cerita mengelakkan kecederaan. So bila you tahu pasal teknik, setidak-tidaknya kan, dapat mengurangkan kecederaan ataupun kita tahu sebab apa kalau kita cedera. Kan? Jadi ini berkaitan kan, sukan. Kita dah cerita pasal sukan. Kan? Walaupun ia buat secara rekreasi, walaupun ia buat sekadar nak sihat, walaupun buat kerana suka-suka, tapi kena ingat ia adalah sukan dan kita kena pelajari atau kita kena tahu, kena ambil berat berkenaan dengan teknik. Itu yang saya okay. Bila kita cerita pasal sorry. Ramai orang akan dia macam ni, dia ramai orang nak memperbaiki ini yang tak betul kan. Ada alright. Okay. Bila nak memperbetulkan kita punya larian, satu standard, satu aras, tanda aras untuk kita nak yang kita punya silap baru mana nak betulkan dia. So dia kena ada standard. So teknik ni sebenarnya nak membantu untuk kita tahu kat mana kita nak kena betulkan, apa yang kita nak kena betulkan, yang mempermudahkan untuk kita betulkan kita punya teknik larian. Jadi kalau saya ambil contoh post method, kita tahu bahawa post method dia ada phase dia atau fasa dia. Ada 3 fasa yang paling penting. Fasa inilah yang menentukan kita. Kan? Fasa itu untuk kita nak betulkan kita punya teknik. Sebab kalau kita tak tahu apa yang kita nak kena betulkan, kita tak ada standard macam mana nak betulkan.
So macam mana kita nak betulkan kita punya teknik, kita punya fast benda yang kita nak barukan dan macam mana. Okey, jadi berkaitan dengan ni juga standard ni, jadi ada drills ataupun ada latih tubi yang perlu dibuat untuk kita betulkan kita punya larian. Semua drills tu kena buat? Tak. Tapi kita kena tahu apa kita. Jadi teknik larian ni salah satunya dijadikan standard atau betulkan kita punya larian. Okay. Alright. Dan yang akhir sekali. Okay. Yang ini kalau ataupun dengan teknik larian, sebenarnya teknik larian ni dia nak bagi kita berlari dengan lebih efisien. Maksud lebih efisien ni maksudnya kita menggunakan meminimumkan kita punya kekuatan kita pada kadar yang lebih efisien lah, kan? Dan juga bila kita lari dengan lebih efisien, kita dapat berlari dengan lebih lama lah. Alright. Maksud lebih lama ni sampai 24 jam. Bukan macam tu. Maksudnya kita lanjut. Kan? Maksudnya mungkin insyaAllah kalau umur panjang, kita minat berlari, kita masih boleh lagi teknik yang betul. Tidak-tidaknya kita ada teknik, kita tahu apa jadi dia bukan sekadar kita, kan, dan juga macam mana dia bukan sekadar pakai lari pakai kaki lagi, ada lagi perkara-perkara lain yang kena tahu supaya bila kita efisien lah, lebih efisien. Okay, so jadi empat-empat ni adalah perkara yang saya rasa kenapa kita perlu mempelajari teknik larian. Dia sebab kita tak nak, contoh kalau kita injured ke, atau contoh kalau kita nak perbetulkan kita punya teknik ke, larian ke, kan, tapi kita tak ada standard atau tanda aras tau. Jadi that's why tak salah untuknya kita nak mempelajari teknik larian, dan sepatutnya teknik larian ni merupakan satu perkara yang paling utama bagi sesiapa yang betul-betul nak serius atau siapa-siapa yang betul-betul nak mempertingkatkan dia punya larian. Ini merupakan perkara paling asas pada saya. Saya ambil contoh daripada seorang coach, kan diri kita ni sebagai sebuah kereta lah. Okay. Sebenarnya untuk kita develop aerobik, sebab ramai orang bercerita aerobik, anaerobik, VO2 max semua. Ramai orang bercerita tentang perkara-perkara yang kalau kita tengok dalam 3 elemen dalam latihan larian ni, yang saya punya slide, pergi ke arah conditioning ataupun pergi ke arah membina enjin, develop enjin. Kan? Tapi kita kena tahu sebenarnya enjin ni ataupun aerobik ni
adalah masa yang paling singkat dan paling mudah untuk kita develop atau untuk kita bina. Atas sekali tu iaitu yang teknik. Ataupun kalau dalam ceritanya adalah driving skill. Sebab kalau kita tak ada skill untuk drive, bagi apa-apa enjin pun kita tak boleh nak handle. Okay? Jadi bila kita develop teknik secara langsung dengan drills yang kita buat, kita akan bina strength. Maknanya kita bina mesin ataupun kita bina chassis lah, kita panggil chassis. So strength, chassis kereta kata orang body kereta. Dan teknik adalah untuk driving skill. Tapi kalau kita tak develop teknik, kita tak ada skill drive yang baik, bagi kita tak boleh nak tapi di conditioning ni adalah meningkat. Tapi teknik ni dia mengambil masa. Sebenarnya teknik ni mengambil masa. Salah satu sebabnya kan pembentukan otot, sendi punya pergerakan apa semua tu dia mengambil masa untuk meningkat. Rutin harian kita ni, rutin kita bekerja banyak duduk lah ataupun tu, dia sedikit sebanyak mengganggu sebenarnya kita punya cara larian kita lah. That's why bila teknik tu dia akan terus ada. Jadi tak perlulah kita nak ni, kita just brush up sikit, buat sikit-sikit just untuk kata orang nak pergi. So jadi itu sebab kenapa kita perlu. Itu antara perkara sebenarnya. Okay. Macam tadi dalam slide yang kedua ada cerita pasal, saya cerita pasal 3 fasa. Itu antara fasa je lah. Fasa fall dan fasa pull. Yang mana post fall dengan pull ni, kita bukan sekadar berlari dengan kaki je, tapi sebenarnya gravity kan, kita menggunakan natural punya movement yang ada dekat badan kita kan, itu sebenarnya yang tu kan. Dan juga macam mana kita nak feel ataupun rasa kita punya berat badan kita floating tu. So itu antara 3 fasa lah, yang mana kalau siapa yang pernah melalui post method, ini antara 3 fasa penting yang kita akan tu. Dan latihan-latihan ataupun latih tubi dia yang kita kena develop atau kita kena bina. Okay. So saya rasa perkara yang saya share tadi tu adalah antara yang kita boleh pertimbangkan lah kan. Jadi kan, bukan sebab kasut aja, bukan sebab tempat kita berlari ataupun bukan overtrain ke apa, tapi berkemungkinan sebabkan teknik kita. Teknik kita tu sikit aja sebenarnya, sikit aja dia yang perlu diperbetulkan. Tapi sebabkan kita dah ambil masa yang terlalu lama berlari dengan cara macam tu, dia membawa. Paling menyedihkannya adalah apabila kecederaan tu berlaku waktu kita tengah dalam keadaan peak ataupun waktu kita tengah performance tengah cantik. Dan yang kedua yang paling menyedihkan adalah sebagai contoh lepas PKP ni, sepatutnya waktu PKP ni lah waktu untuk kita, selepas PKP ni lah waktu untuk kita slow kita punya, disebabkan mungkin dulu-dulu sebelum PKP kita overtrain ke, teknik tak betul, dan masa PKP, selepas PKP kita nak start balik training, kita injured. Dah cuti kat PKP 3 bulan, lepas tu nak start balik injured. Dah terpaksa cuti lagi. So ambil masa yang lama pula
kan. Rasa rugi kan lepas PKP running, tapi disebabkan dulu tak fokus pada teknik, bila nak start balik, pak, injured. So, kita rugi kat situ. So, kan, saya memang berharap selepas ni mana-mana pelari yang betul-betul nak serius, kami di RFA sedia membantulah untuk kita share sama-sama, kan. Tak salah pun, kan. Kita lari dengan betul, kan. Kita lebih yakin lah untuk kita berlari dan dapat mengurangkan kecederaan. Itu yang paling penting. Okey, ada soalan, saya pun tak berapa ni sangat. Okey, kalau ada soalan, kalau boleh saya akan cuba. Ada, Iwan ada soalan? Ada sedikit. Lagi ini soalan. So, jadi kita pakai itu post method adalah 2 kali Olympic coaches Dr. Romanov. Dia sudah pakai ini teknik sudah melebihi daripada 40 tahun. So, ada analisis, report semua scientific proven. So, kalau mereka nak belajar, ini teknik dia sesuai untuk semua umur, universal. Tak kira you punya ke female ke male ke, you boleh belajar juga. Okay, so kalau you sudah lari lama, masih mimpi nak improve ke, nak tukar ke, atau nak prevent injury kan, you boleh belajar juga. So kalau you ada apa soalan, you boleh taruhkan, post ke komen, so kita akan tolong you hasilkan itu, jawabkan itu. Alright. Okay, so ask question. Tolong bacakan soalan yang kalau ada daripada siapa-siapa yang tu. Okay, so saya hanya ada satu soalan saja. Bolehkah teknik itu membantukan untuk berlari laju lebih lama dan mengurangkan cederaan? Okay. Alright. Tadi kan sudah pasti sebenarnya teknik boleh membantu bagaimana untuk kita berlari dengan lebih laju dan secara tak langsung dapat mengurangkan kecederaan. Ini dah dibuktikan sendiri kalau dalam post method. Benda ni dah dibuktikan sendiri. Kerana apa? Kita belajar tentang bagaimana berlari dengan secara natural. Keadaan semula jadi kita berlari. Dia kenapa kita katakan semula jadi, bukannya selama ni kita lari tak semula jadi, tapi sebabkan kita terlalu banyak and kita tengok orang, macam ni berlari, kita cuba. Kita tengok orang berlari macam tu, laju, kita cuba. Tanpa ada tanda aras atau tanda cuba dan akhirnya menyebabkan kita pun tak pasti yang kita berlari ni betul ke tak. Jadi bila kita nak pergi laju, kita menggunakan lebih tenaga. Kita menggunakan kekuatan kaki sebab kita rasa lari dengan kaki. Jadi benda tu semuanya menyebabkan tu. Jadi bila kita dah tahu pasal teknik, bagaimana nak laju sebenarnya. Kalau dalam post method sebenarnya kalau saya terangkan sendiri pun semua orang akan rasa macam nak laju macam tu je. Sebenarnya ada cara kita menambah lajuan. Jadi lama ni sebenarnya bergantung kepada kan bagaimana kita sanggup spend masa kita dengan latih tubi atau drill yang diberi. Kan? Bagaimana kita bina, saya tadi kata chassis body tu. Kan? Jadi memang teknik ni memang proven dengan post method memang sebenarnya memang kita lari untuk mengurangkan kecederaan. Itu memang matlamat asas untuk post method. Ni kalau di luar negara, contoh saya bagi kalau macam kat US ke, bukan saja dilatih untuk ahli sukan, tapi
Tapi sampai tahap kepada tentera, sebab tentera bila dia berlari dengan weight, dengan bag dia, dengan senjata apa semua, dengan kasut, boot apa semua. Jadi diorang pun dah sampai tahap menggunakan teknik post method ni untuk bukan saja sukan tapi kepada perkara-perkara lain. Contohnya sekarang ni pegawai uniform lah. So dia dah sampai tak macam tu. Maknanya lari bukan sekadar lari lah. So kalau you orang nak tahu lebih banyak daripada itu, macam mana belajar, improve human efficiency, you boleh drop kita PM atau drop ke komen. So kita akan memberitahu. Dan Coach Azam akan menolongkan kalau you ada apa-apa nak improve, not only from running technique, kalau from strength skate dan condition training. So itu ialah kita boleh provide solution. Kalau you ada apa soalan, tolong drop ke post ke komen sini. So kita akan tolong jawabkan. Kalau tak ada, another 3 minutes we will offline. So terima kasih semua orang malam ini angkat masa untuk mendengar Coach Azam sharing dia punya opinion. So Coach Azam, last kali soalan saya nak tanya ialah, after you belajar post method, apa perbezaan you rasa, yang you sendiri rasa atau you punya Okay. Alright. Sebenarnya waktu sebelum saya dapat post method ni, kebanyakannya saya cuba sendiri lah. Maknanya saya menggunakan pertama sekali saya rasa lari ni lebih relax. Lebih relax. Kan? Semasa setiap kali saya punya larian tu lebih tertumpu. Sebagai contoh, hari ni lari nak fokus apa? So fokus. Kalau hari ni rasa macam yalah, kita ada up and down kan. Kita kadang tak ada motivate nak berlari. Saya spendkan masa buat drill, cuba perkemaskan balik saya punya drill saya supaya saya dapat rhythm. Kita pasal rhythm ni kan, bila kita guna teknik, kita akan dapat rasa lari kita tu lebih berrhythm tau, berirama lah, ataupun dia ada dia punya rhythm dia. Kita dapat rasakan kita punya larian kiri kanan kita tu dia lebih seragam. Kita panggil seragam. Jadi bila kita lari lebih seragam tu, kita rasa lebih relax. Kita tak adalah kata orang macam tak pasal ke lari ni, betul ke lari ni. Dan yang paling penting macam saya cakap tadi, alhamdulillah sejak saya start dengan post method ni, kurang atau tak ada kecederaan yang major lah, atau kecederaan yang buatkan saya terpaksa rest lama. Dah tak ada. Paling penting. Itu yang paling perasan. Dan yes, paling penting. Saya boleh share sendiri daripada saya punya student saya yang mana pernah buat post method pun diorang dah dalam kategori veteran. Walaupun agak lambat untuk diorang dapatkan teknik tu, terpaksa agak lama, tapi bila diorang dah apply sendiri, diorang sendiri rasa yang untuk saya teruskan kelas kepada sesi-sesi seterusnya, mudah saya kata macam tepat nak tu sebab injured sekian. Yang kata orang injured yang buatkan diorang terpaksa rest lama tu. Tapi, ya betul. Alhamdulillah tak ada lah. So jadi itu yang menunjukkan bahawa memang dia mengurangkan atau mengelakkan kecederaan. Itu paling penting. Okay, terima kasih Coach Azam. Since tu alright, saya share sikit kata-kata Dr. Romanov yang saya dapat alih bahasa lah. Okay. Berkenaan dengan improvement, dia cerita pasal improvement, iaitu memperbaiki lah. So, saya pasti semua pelari atau runners semuanya memang betul-betul nak memperbaiki diorang punya larian.
bila nak kata memperbantulah senang cerita. Tapi first kali diorang kena tahu sebenarnya apa yang diorang nak betulkan. Menukar kasut yang laju, tapi sekarang ni kita nak cerita apa yang dia nak betulkan. Kalau nak kena tahu apa yang nak diimprove. Dan yang kedua pula, dia kena ada satu tanda aras bagaimana nak betulkan benda tu. Kena ada satu standard lah. So, jadi itulah yang Postmethod tawarkan. Supaya you nak betulkan dan you tahu macam mana nak betulkan. Sebab you ada standard. Dan standard ni dah disimplifykan, dah dipermudah. Postmethod ni dia dah permudahkan untuk you senang betulkan dan untuk you dapat perbaiki. Yes. Itu yang saya daripada mana. Setuju. So sama dengan saya sudah belajar dan kurang ada injury juga. So tapi I train more efficient lah. Train kurang lagi, bukan load, bukan train banyak lah, dapat jumpa. Yalah. So okay, malam ini terima kasih semua stay back to kita mendengarkan kita sharing di topik ini. So kalau ada apa soalan, you can drop us a PM atau you can drop a message to Coach Azam juga. Okay? Terima kasih Coach Azam and also boleh terus kepada saya. Alright. Bye. Good night. Thank you semua. Thank you.